Sebelum ini kita dah dengarkan pakar ekonomi dah keluarkan dia punya cadangan alternatif, okey, cagaran untuk inilah KSP dan sebagainya. Lepas itu, sekarang ini perunding kewangan pula nak bagi tahu dia bidas balik kenyataan daripada pakar ekonomi. Tetapi what's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Dalam episod kali ini, mungkin ada di antara korang dengar je depan, bagus. Tak. Kita dengar dulu. Sebab apa? Ini berdasarkan petikan yang di-sharekan, okay, melalui artikel di Cosmo. Okay, yang mana kalau kita lihat dekat sini, keluar QSP bak gali lubang tutup lubang. Kata siapa? Jom kita tengok. Itu perumpamaan yang diberikan perunding kewangan Afian Mat Rawi berikutan cadangan untuk menjadikan wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja KSP sebagai cagaran untuk berhutang dengan bank. Katanya ia hanya akan menguntungkan bank dan wang KSP. Okay. Lebih baik kekal di instrumen itu berbanding dikeluarkan untuk tujuan yang tidak terdesak. Sudah sekian lama tujuan asal KSP adalah untuk persaraan, namun ia sudah dibenarkan untuk pelbagai pengeluaran lain. Contohnya pembelian rumah, kos perubatan, pelaburan, simpanan haji dan banyak lagi. Sepatutnya dari awal bekerja sebaiknya buat akaun berasingan bagi tujuan lain. Buat tabungan khas untuk tujuan pembelian rumah, pendidikan anak-anak, pelaburan, haji dan sebagainya. Jika semuanya bergantung kepada KSP, ia bukannya sesuatu tindakan bijak. Jika situasi itu disebabkan pengeluaran untuk tujuan benar-benar terdesak, dapat kita fahami. Tapi malangnya ramai juga yang buat pengeluaran dengan mindset bila lagi nak merasa duit KSP. Kalau tunggu umur bersara, belum tentu hidup. Katanya ketika dihubungi Cosmo baru-baru ni. Tambahnya, penyelesaian masalah menggunakan KSP hanya umpama pil menahan sakit. Tetapi ia tidak menyelesaikan akar masalah sebenar iaitu literasi kewangan. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan tidak melihat keputusan untuk membenarkan pengeluaran KSP buat masa ini adalah yang terbaik kerana majoriti pencarum mempunyai simpanan terlalu sedikit. Dalam statistik terkini, KSP maklumkan seramai 6.1 juta ahli mempunyai kurang RM10,000 dalam akaun mereka. So kalau kita tengok kepada statement beliau, 6.1 juta lah, itu kiranya daripada 12 juta lebih pencarum yang mungkin kita tahu secara keseluruhan je. So yang lebihnya tu yang mempunyai baki berapa banyak? Ada tengok tak dari segi orang kata data-data yang dikeluarkan oleh orang kata NGO ini yang telah mengusulkan, yang nak buat borang tuntutan, borang kaji selidik dan sebagainya sebelum buat sebarang kenyataan. Dan salah satu lagi kalau kita lihat statement yang dikeluarkan oleh orang kata perunding kewangan ini, contohnya macam sepatutnya daripada awal bekerja sebaiknya buat akaun berasingan. Ini aku nak bidas balik. Sebenarnya kalau kita ikutkan situasi mereka ini semua, bukan sahaja golongan B40 tetapi golongan T20 M40 sekalipun. Mereka ini yang mempunyai mungkin ada tabungan khas dan pernah share dekat aku punya live yang mana mereka ini pun sebenarnya banyak telah menggunakan duit tabungan ataupun simpanan orang kata emergency ini untuk membayar segala hutang-hutang yang tertonggak. Disebabkan mereka tak dapat nak bekerja seperti biasa. So komitmen bulanan mereka ini, apa yang langkah mereka lakukan? So habiskan semua tabungan-tabungan ini. Tak ada backup dah. Macam mana pun masalahnya datang daripada orang kata kerajaan yang menyediakan platform untuk mereka ini, contohnya macam pekerja-pekerja yang mungkin bagi mereka kategori yang mempunyai usia 30 ke atas, yang mana mereka ni sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Ini yang kena highlightkan. Cuba selidik dahulu kenapa mereka ini, golongan ini, jadi macam ni. Kenapa jadi macam tu? Kita kena fikir sebelum buat sebarang kenyataan berkaitan dengan orang kata template cadangan, sebagai perunding kewangan yang sebenarnya masih lagi orang kata tak faham situasi luar, daripada kotak
kepala otak dia orang. Sepatutnya dia orang fikirkan apa solusi. Okey, sebagai perunding kewangan, sebagai pakar ekonomi, sebagai apa-apa segalipun yang aku boleh gelarkan korang ni sebagai pakar, okey, cari solusi yang bertepatan, okey, kewajaran dengan situasi mereka ini. Barulah kita akan anggap korang ni sebagai betul-betul pakar, okey, untuk mencadangkan sebarang, orang kata cadangan-cadangan yang bernas. Okey, sebab ini adalah golongan yang orang kata terhempit, bukannya semua pencarum. Okey, maksudnya golongan tertentu yang kita, kalau macam contoh macam NGO PJIRM yang telah mengumpulkan orang kata pencarum-pencarum yang terdesak ni ataupun terkesan ini sebanyak 320,000, okey, yang maksudnya bersasar ini sahaja yang nak keluarkan mereka punya orang kata baki-baki yang tertentu, okey, untuk kelangsungan hidup satu hal, dan untuk menyelesaikan hutang-hutang yang tak mampu nak bayar sekalipun mereka ada kerja. Dan kalau kita lihat kerja mereka pun tak mencapai, orang kata, gaji yang sama level dengan gaji sebelum PKP. So sebab itulah perlu faham dan selidik dahulu sebelum membuatkan kenyataan. Ini apa perundingan kewangan yang pakar ni? Sebelum keluarkan kenyataan pun macam ni. Budak darjah 2, kalau dia tahu mak ayah dia susah pun, dia mesti dia fikir balik, okey, dia tak mampu nak minta sesuatu benda yang sukar untuk bapa dia bagi ataupun parents dia bagi. So begitulah juga perunding kewangan. Setiap kali nak buat satu kenyataan, please lah lihat dulu situasi di lapangan. Lihatlah situasi yang benar-benar terjadi sekarang. Bukannya lihat situasi sebagai template, sebagai financial expert sahaja yang melihat kepada, orang kata, template-template di Google. Okey, contoh tabung kecemasan. Okey, buatlah ni. Come on. Kita dah tak nak semua ni. Kita nak solusi. Apa bagi solusi? Langkah yang boleh diambil oleh pencarum ini. Tiada siapa pun tahu apa solusinya. Melainkan kerajaan itu sendiri yang memberi solusi. Mungkin membenarkan ataupun mungkin kalau bolehlah dia bagi 10,000 setiap orang ataupun 20,000 setiap orang untuk, ataupun mungkin ada satu, orang kata, cara untuk menyelesaikan semua hutang-hutang ni. Kalau dia boleh lah. Sebab apa? Kalau ikutkan apa yang berlaku ni pun salah kerajaan. Okey? Yang maksudnya PKP ya, tak di-handle dengan betul, tak dikontrol dengan betul. Itu membuatkan ramai yang terkesan sehinggalah ni. Okey, itu saja yang aku dapat kongsikan dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe. Dan jangan lupa share dan juga like. Viewers di TikTok, jangan lupa follow. Aku Faizwan. Assalamualaikum.